Yang berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Bacuk. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan MP sekalian, rakan ahli parlimen. Saya minta izin untuk nak tarik sikit. Sebab susah bila bercakap ni, nyawa dia sekat, masa cepat letih. Jadi saya melihat soalan ini, saya menyentuh 3 isu yang dibangkitkan, iaitu pertamanya berkenaan dengan pasaran buruh dalam program pemulih yang diumumkan baru-baru ini. Yang keduanya pelaksanaan program subsidi upah 4.0 dan program Kejaya 3.0 serta insentif Ketua, Menteri punya muka tak nampak dalam skrin. mencari pekerjaan dalam pakej pemulih. 3 perkara yang saya perincikan yang saya dapat kesan. Jadi dalam Datuk Timbalan Yang di-Pertua, program subsidi upah 4.0 merupakan bantuan kewangan kepada majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat daripada COVID-19. Secara langsungnya, majikan dapat mengekalkan pekerjanya untuk terus beroperasi dalam tempoh yang dikira kritikal dan seterusnya mengelakkan berlakunya perberhentian pekerja secara besar-besaran. Dalam program PSU 4.0 ataupun program subsidi upah inilah, kebanyakan majikan dan pekerja menghadapi masalah kewangan bagi menampung kos operasi. Berdasarkan rekod kita dalam sistem pekerjaan SIP ataupun PKSO, bagi tahun 2020, seramai 107,024 orang telah kehilangan pekerjaan. Ini rekod daripada PKSO yang di bawah agensi, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Manakala sehingga 30 September 2021, seramai 50,482 orang direkodkan hilang pekerjaan pada tahun ini. Tahun ini 2021 sehingga 30 September ini yang kita dapat datanya. Jadi dengan program PSU 4.0 di bawah pemulih ini, sebanyak 150,839 permohonan majikan diterima oleh PKSO yang melibatkan jumlah kos 1.88 juta pekerja dengan jumlah bantuan kewangan sebanyak yang melibatkan 1.88 juta pekerja dengan jumlah kos kewangan sebanyak 980.52 juta. Manakala bagi program penjana Kerjaya 3.0 di bawah pemulih, beberapa penambahbaikan telah dilakukan seperti program Malaysianization yang menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan kita melonggarkan syarat kadar gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,200. Ia akan menggalakkan majikan menggajikan pekerja tempatan bagi jawatan yang kebiasaannya diisi oleh pekerja asing. Jadi seterusnya, tempoh kontrak pegajian kepada golongan mudah terjejas iaitu pekerja berusia 50 tahun ke atas juga diberi perhatian, terutamanya orang kurang upaya ataupun dipanggil golongan rentan ini diperluaskan supaya mereka tidak mudah terjejas dengan insentif dipindah daripada 12 bulan kepada 6 bulan. Bagi program Kerjaya Gig pula yang merangkumi golongan penganggur tegar yang tidak bekerja lebih daripada 180 hari, termasuk golongan pekerja yang diberikan cuti tanpa gaji, hilang kerja dan golongan mudah terjejas, iaitu insentif kepada Kerjaya Gig. Ini turut diperluaskan lagi bagi merangkumi agensi, iaitu penempatan pekerjaan untuk agensi pekerjaan swasta ataupun APS. Agensi ini juga akan diberikan sebanyak RM100 bagi setiap pekerja yang berjaya mendapat penempatan. Jadi Kementerian Sumber Manusia melalui PKSO telah meluaskan Elan Mencari Pekerjaan ataupun EMP untuk turut meliputi golongan yang tidak mencarum dalam PKSO, termasuklah graduan baru. Sejumlah 3,671 permohonan diterima setakat 30 September
2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan tambahan pertama sila baca. Untuk Jayal apa ni? Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama saya ingin mengucapkan tahniah kepada di atas kejayaan pelaksanaan pakej bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan rakyat dilindungi, rakyat pasaran buruh negara dan juga majikan berdepan dengan pandemik yang alhamdulillah sejak akhir-akhir ini telah menunjukkan tanda-tanda penurunan dan ekonomi kita kembali rancak. Soalan saya, Tuan Yang Di-Pertua, apakah aspek yang akan ditambah baik dalam pelbagai strategi kementerian bagi terus memperkasa pasaran buruh negara sama ada melalui program subsidi upah, penjana kerjaya maupun allowance mencari pekerjaan, memandangkan program-program ini sememangnya telah memberikan impak yang tinggi kepada golongan pekerja dan majikan yang terkesan akibat pandemik ini. Serta bagaimanakah langkah yang dirangka oleh pihak kerajaan bagi mengenal pasti majikan tertentu yang seringkali mengambil kesempatan terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Terima kasih. Terima kasih baca. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Memang program ini disusun daripada program 1.0 sehingga ke 4.0 yang baru-baru ini di bawah pemulih. Jadi contoh penambahbaikan adalah seperti berikut. Dalam PSU kita sebut tadi ada had gaji dahulu sehingga 4,000. Tetapi bila dalam program pemulih ini kita mansuhkan had jumlah pekerja daripada gaji 4,000 kepada tidak ada limit lah. Jadi kepada majikan juga dulu boleh menuntut tuntutan ini daripada hanya kepada factory yang mempunyai 200 pekerja telah ditingkatkan kepada 500 orang pekerja yang ada dalam satu-satu factory kepada majikan tersebut. Jadi kita harap kita dapat membantu majikan bagi meneruskan operasi mereka mengekang pemberhentian pekerja secara besar-besaran. Di dalam ini juga ada inisiatif-inisiatif yang kita sebut e-hailing, iaitu ataupun hiring insentif yang di situ disebut untuk golongan yang saya sebut tadi yang berumur 50 ke atas, OKU dan juga e-hailing ini juga kita melindungi kebajikan kepada golongan yang delivery riders ataupun orang yang bekerja sendiri. Ini adalah termasuk juga gig ekonomi bagi mereka yang diberi perlindungan pekeso ataupun sosial kebajikan bila diterima musibah. Inisiatif-inisiatif ini juga kita teruskan, iaitu keperluan untuk mereka mendaftar dengan pekeso, diakui oleh majikan bahawa hasil pendapatan telah menurun dan sebagainya. Jadi mereka yang terlibat ini, majikan telah mengakui pendapatan syarikat telah menurun dan mereka boleh mendaftar untuk mereka mendapat perlindungan kepada pekeso. Prasyarat yang penting ini bagi memastikan hanya majikan yang layak saja akan diberi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Padang Serai. tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan Padang Serai. Mohon penjelasan daripada kementerian. Boleh perincikan manfaat yang diperluhi melalui program subsidi upah 4.0 dengan izin, bencana kejayaan 3.0 dengan izin dan insentif allowance mencari pekerja mengikut kelas ekonomi iaitu B40, M40 dan T40. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih 1 minit. Kepada sahabat saya daripada Padang Serai. Ialah seperti yang saya sebut tadi, program-program kita ini melibatkan dalam dipanggil program subsidi upah ini merupakan bantuan inisiatif kepada semua golongan yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Itu yang kita sebut 1.0 bermula, 2.0, 3.0 dan terakhirnya adalah 4.0 program subsidi upah yang mana melibatkan golongan-golongan yang kita levelkan, kita segmentizekan dengan izin supaya mereka dapat protection atau perlindungan daripada program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutamanya di bawah KSM melalui agensi kita iaitu Pekeso yang saya sebut tadi. Dalam program ini juga terdapat skim insurans pekerjaan yang memberi perlindungan kepada semua golongan dan juga mereka supaya tidak kehilangan pendapatan. Seterusnya bagi mereka yang dahulu
hanya kita letakkan gaji maksimum 4,000 yang kita beri pelindungan. Tapi sekarang apabila program ini dijalankan terus, gaji yang 10,000 ke bawah juga diberi pelindungan, mereka boleh menuntut supaya mereka tidak terkesan dengan keadaan ekonomi. Ini hanyalah fokus untuk pekerja. Jadi dalam golongan ini kita ada B40 dan sekarang M40 telah menurun kepada B40. Jadi insya-Allah 600 sebulan yang kita bagi pada setiap pekerja selama 2 bulan bagi semua sektor yang terlibat terus dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi syarat-syaratnya pun kita telah tetapkan. Kadar penurunan pendapatan ataupun jualan daripada majikan, kadar penurunan sebanyak 30% atau lebih jumlah jualan atau pendapatan bulanan bagi tahun 2021 berbanding dengan mana-mana bulan pada tahun 2019, 2020, 2021 sebelum penularan wabak COVID-19. Jadi pada majikan juga, majikan dan pekerjanya hendaklah berdaftar atau mencarum dengan Perkeso sebelum 1 Jun 2021. 1 Jun 2021. Jadi majikan telah memberi satu pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat iaitu SSM atau pihak berkuasa tempatan yang mereka telah mendaftar dengan SSM dan juga PBT boleh membuat satu tuntutan untuk kita meringankan bebanan para majikan. Jadi sekian, terima kasih kepada sahabat yang bertanya daripada Padang Serai. Terima kasih Timbalan Menteri.